Rasulullah di Mekah dan Madinah, tidak jemu-jemu baginda menyeru kepada perpaduan dan kesatuan masyarakat. Semuanya diseru supaya saling berkasih sayang dan bersatu padu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam potongan ayat 2 dalam surah Al-Maidah, maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yakni maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Ia dibuktikan lagi ketika Rasulullah memimpin negara Madinah. Semua masyarakat berpayung di bawah piagam Madinah. Semua saling hormat menghormati, walau berbeza agama, saling bersepakat mempertahan keselamatan dan keamanan Madinah. Di sinilah terserlahnya keindahan Islam yang menjamin kedamaian dan kesejahteraan. Semua hidup dalam keadaan harmoni membangunkan Madinah. Namun, mengapa hari ini kita tidak mahu mengambil ibrah daripada sirah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita bersua dalam pentas bicara wara fikrah, adakah mencari yang dicari. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu ini kami bawakan kepada anda tajuk berkaitan dengan perpaduan madani. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak tanya khabar dulu. Apa khabar semua? Saya doakan kepada anda semua mudah-mudahan berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kesihatan kepada kita, iaitu nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perpaduan adalah perkara utama yang mana ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana membina negara Islam Madinah pada suatu ketika dulu, di mana ketika itu Madinah mempunyai ramai ataupun rakyat yang berbilang kaum dan bangsa. Jadi topik pada perbincangan petang ini kami bawakan kepada anda, kita bincang berkaitan perpaduan madani. Untuk mengupas topik ini, kami bawakan dua orang panelis kepada anda untuk sama-sama mencerahkan kepada anda berkaitan dengan perpaduan. Baik, saya ingin perkenalkan panelis pada minggu ini, iaitu di sebelah kiri saya, yang berbahagia Dr. Hajar bin Oper. Beliau adalah pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shah Alam. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Semua alhamdulillah sihat. Selamat datang ke Fikrah. Ya. Ini kali kedua. Kalau ikutkan kali yang kedua. Kali kedua. Tapi dulu rakaman, hari ini live. Oh, live. Baik, terima kasih doktor. Dan di sebelah hujung sana iaitu Profesor Madya Teknologis ataupun diringkaskan TS, Dr. Nur Izura Uzair. Beliau adalah timbalan dekan Akademi Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Sihat, Prof? Alhamdulillah. Ini kali kedua? Kali ketiga dah? Kali ketiga. Rakaman juga dulu? Dulu rakaman dua, ya. Yang ni live. Yang live, okey. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kami bawakan dua orang panelis di Fikrah pada minggu ini. Mudah-mudahan memberikan kepada kita perkongsian berkaitan dengan perpaduan yang kita inginkan untuk kita memberikan sesuatu kepada masyarakat agar masyarakat ini dapat hidup dengan tenang dan aman
dek kerana perpaduan yang kita capai. Baik Doktor, saya nak teruskan soalan kepada Dr. Hajar. Mungkin sebagai buah bicara ataupun pemula bicara kita pada topik kali ini ataupun fikrah pada kali ini, mungkin bagaimanakah, mungkin Doktor boleh jelaskan bagaimana pandangan Al-Quran itu sendiri berkaitan dengan bab perpaduan ni, penekanan Al-Quran itu. Dipersilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi sahabat saya Ustaz Imran Abdul Rahman, panelis bersama saya pada hari ini, alhamdulillah, PM TS Dr. Nur Izura Uzair daripada UPM. Bila kita membicarakan berkaitan dengan perpaduan, sudah pasti sebenarnya di sana Allah SWT memberikan penekanan yang baik. Bagaimanakah sebenarnya kita perlu untuk kita pastikan konsep tersebut. Bagaimanakah basic asas untuk kita dapat meraihkan kepelbagaian tetapi kita mampu untuk berada dalam kesatuan. Dan Al-Quran antaranya, kalau kita boleh rujuk dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang membicarakan tentang perpaduan ini, Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihabdillahi jami'au wa la tafarraqu. Ada dua perkara asas yang kita lihat bagaimanakah Al-Quran memberi kepada kita satu bentuk dorongan yang asas sebenarnya. Prakata tentang pertama adalah i'tisam bihabdillah, iaitu dia hendaklah bersatu, berpegang kepada tali Allah SWT. Bermaknanya ia isu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perpaduan itu. Kita hendaklah berpegang teguh ikatan itu. Yang kedua adalah disebut tentang la tafarraqu, jangan berpecah belah. So bersatu lawannya adalah berpecah. Sebab itulah dua unsur ini yang diletakkan dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang pentingnya tentang perpaduan ini. Kerana perpaduan asas kepada kejayaan. Madinah Al-Munawwarah yang awalnya dibina itu adalah merupakan kombinasi di antara orang-orang Muhajirin Ansar yang dua-duanya adalah walaupun orang Arab tapi baru berpadu. Sedangkan di Madinah itu sendiri ataupun Yathrib ketika itu adalah dalam kalangan orang Yahudi. So pembentukan itu adalah pembentukan yang bersama untuk membawa kepada satu gagasan perpaduan dalam negara. Sebab itulah bila kita lihat ayat tersebut, ialah ayat Madinah, surah Al-Madaniyah. Kerana sebenarnya di sebalik asbabun nuzul itu ada dalam kalangan orang Yahudi yang dia jealous sebenarnya. Jealous, cemburu dengan orang Islam yang berpadu ini. Lantas dia cuba melaga-lagakan. Dan akhirnya berlakunya persengketaan yang boleh membawa kepada keperpecahan. Lantas Allah SWT datangkan ayat ini. Untuk apa? Untuk menyedarkan kembali betapa pentingnya bersatu, berpadu, kerana lambang kepada perpaduan adalah keamanan, kesejahteraan. Lalu kunci utamanya adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, dan akhirnya kunci kepada orang yang bukan Islam adalah ukhuwah insaniyah. Berpadu kita teguh, berpecah kita roboh. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Hajar di atas penjelasan kepada kita. Saya teruskan kepada Prof. Kita boleh, seperti mana kita tahu Prof, kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan PM kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa gagasan membangun Malaysia Madani sebagai pelantar hala 7 negara. Mungkin Doktor boleh, Prof boleh cerakinkan apakah teras Madani yang mesti kita faham dalam pelantar tersebut. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Imran ya. Rakan panelis juga yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, Madani sebagaimana yang kita tahu daripada perkataan ialah dia berkait juga dengan Madinah dan membawa maksud tamadun ataupun dalam bahasa Inggerisnya civilization. Jadi bila disebut tamadun dan semua itu, ia membawa maksud satu negara, ya, satu negara yang maju, yang makmur dengan ketinggian intelek, ketinggian ilmunya, ketinggian adab, akhlak
nilai-nilai murninya. Jadi inilah yang ingin kita bawa ya untuk negara kita dengan teras madani yang kita tahu ada 6 itu ya, kemapanan ya. Kemapanan merujuk kepada sustainability. Sesebuah negara akan maju makmur bila kita boleh sustain, kita boleh berdiri, kita ada kekuatan kita sendiri dari segi ekonomi, dari segi kestabilan politik, sosial dan sebagainya. Dan kemudian yang keduanya kesejahteraan. Ya, ini juga membawa kepada topik kita pada hari ini. Perpaduan tu dengan kesejahteraan tu saling berkait kan. Dan yang ketiganya tentang daya cipta. Kerana dengan daya cipta, kreativiti, inovasinya semua itu juga akan membawa kepada kemajuan ya, dalam sesebuah negara. Kita tidak akan maju kalau kita tidak ada daya cipta itu. Ya. Dan yang keempat, hormat. Nah, hormat sangat penting. Ya, terutama bila kita bercakap tentang perpaduan dalam masyarakat kita yang majmuk ni, pelbagai. Jadi kita kena saling hormat menghormati. Itu penting. Bila kita tak hormatlah yang menjadikan perpecahan tadi. Kita merasakan kita lebih baik daripada yang lain. Yang ataupun kita merasakan yang lain tu mengancam kita. Dan kemudian keyakinan. Perlu ada keyakinan, trust, kepercayaan untuk kita menjadi, kita kata apa, nak jadi jelekit tu antara kita dan ihsan. Simpati dan sebagainya, kita merasakan kita bersimpati, empati dan sebagainya, ihsan. Inilah resepi untuk membentuk sebuah perpaduan. Baik, terima kasih kepada Prof di atas penjelasan untuk sesi awal, round awal kita pada petang ini. Baik, kita kembali selepas ini, rehat seketika. Usaha membina negara memerlukan masa untuk menuntut pengorbanan yang susah. Tetapi untuk meruntuhkan negara, ia boleh berlaku sekelip mata kerana ia teramat mudah. Para prajurit dan pejuang terdahulu telah bermandi darah untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Sanggup berkorban segala-galanya demi anak cucu yang ditinggalkan. Semata-mata mahu melihat negara aman, damai serta penuh kerukunan. Pun begitu, nikmat keamanan ini boleh dirobek di antara kerakusan sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab sengaja menggunakan api perkauman dan sentimen keagamaan untuk meraih perhatian demi kepentingan tertentu. Mengeluarkan ucapan-ucapan provokasi serta mengungkit-ungkit perkara sensitif yang boleh mengundang retaknya perpaduan masyarakat. Ditambah pula dengan kepesatan teknologi media, berita-berita palsu, fitnah dan adu domba menjalar dengan pantas sampai ke peranti. Ia boleh mengundang bahana sekiranya tidak ditangani sesegera mungkin. Kembalilah kepada asas agama. Selidiklah terlebih dahulu setiap berita yang sampai kepada kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Semua pihak perlu bertanggungjawab kepada negara. Ambillah pengajaran daripada apa yang berlaku kepada sesetengah negara. Akhirnya, hancur dek kerana musnahnya kesatuan sesama mereka.
Baik, kembali kita dalam rancangan Fikrah, adakah mencari yang dicari? Topik perbincangan pada minggu ini adalah perpaduan madani. Baik, saya nak teruskan persoalan kepada Prof berkaitan dengan isu-isu 3R. Religion, race and raja. Kan? Jadi amat sensitif, yang mana kalau tak diurus dengan betul, ianya akan membawa kepada perbalahan. Kita boleh lihat dalam media sosial, komen-komen dan sebagainya. Mungkin Dr. Prof boleh bagi panduan yang mana semua pihak perlu fahami agar tidak sampai melewati batas sehingga boleh mengancam perpaduan negara. Jadi panduan bagaimana kita nak guide masyarakat. Dipersilakan. Baik, ya betul. Itulah masalahnya dengan media sosial. Kan? Bila semua orang boleh bercakap apa yang dirasakan dia nak cakap, dan tanpa ada, kita kata apa, tak ada kawalan kadang tu kan, tak ada kawalan. Yang nak mengawal apa? Diri kita sendiri. Ya, jadi di situlah kawalan diri untuk kita menjaga supaya isu-isu sensitif ni tidak dibangkitkan. Dan kemudiannya kita perlu faham penghayatan kepada rukun negara tu bagi saya sangat penting dalam setiap warga negara. Ya, sebuah negara dan kita ada perlembagaan, undang-undang dan sebagainya. Semua ini untuk melindungi hak setiap orang. Dan tambah-tambah dengan kita ni masyarakat majmuk yang pelbagai kaum dan sebagainya. Yang pentingnya juga balik pada yang teras madani tadi. Kesejahteraan, hormat kan. Bila kita faham konsep hormat, kita hormat orang lain dan kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Kan, tidak menimbulkan isu-isu yang sepatutnya. Ya, mungkin ada persoalan yang mahu dibangkitkan, tetapi ada salurannya. Kan, ada kaedah yang berhikmah yang baik untuk disuarakan. Bukan kita nak kata rakyat ni tak boleh bersuara langsung. Ya, tetapi mesti dengan adabnya. Akhlak kita kena jaga, nilai-nilai kita kena jaga. Itu yang penting. Jadi bila kita hormat dengan orang lain dan kita mahu orang hormati kita, maka kita kena hormati orang lain. Beradab tu bermaksud bahawa bila kita menerima semua dalam kepelbagaian kita ni. Saya selalu menggunakan analogi ni. Bila kita nak bina sebuah bangunan, ya, kita tak boleh bina bangunan tu dengan batu bata sahaja. Bangunan tak akan jadi kukuh. Kita perlukan simen, kita perlukan besi, kaca, kayu dan sebagainya, barulah bangunan itu akan kukuh. Begitulah kita sepatutnya melihat perbezaan kita ni sebagai satu rahmat, sebagai satu kekuatan sebenarnya. Bukan kita melihat ianya sebagai punca untuk kita berseteru, mencari perbezaan dan kemudian menjadi permusuhan. Jadi itu tidak sepatutnya kita highlightkan perbezaan-perbezaan. Kita cari titik persamaan dan kita melengkapi sebagaimana disebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Kan, Allah telah jadikan kita lelaki dan perempuan, berbilang bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Kan? Jadi ini maksud di situ. Kalau Allah nak, Allah akan jadikan kita satu bangsa, satu color je, kan? Satu bahasa sahaja. Tetapi tak menariklah dunia begitu, kan? Agak membosankan. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Prof. Kalau insya-Allah, kalau Allah nak, Allah jadikan satu bangsa. Tetapi oleh kerana Allah nak uji kita dengan ujian-ujian untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan pelbagai bangsa, bagaimana kita nak capai apa yang Allah nak. Baik, saya nak teruskan kepada Dr. Hajar. Mungkin kita lihat di sudut perspektif sirah Nabawi, bagaimana baginda Rasulullah SAW menegakkan perpaduan dan keadilan dalam masyarakat Madinah pada masa itu. Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan mungkin antara respi kejayaan Rasulullah SAW. Dipersilakan. Terima kasih soalan pada Ustaz Imran. Alhamdulillah soalan itu sangat menarik. Kerana bila kita membuka sirah, kita akan nampak bagaimanakah kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam pembentukan Madinah yang pertama. Ada 3 langkah strategik yang dilakukan. Pertama, Rasulullah SAW membina masjid. Ia lambang kepada institusi. Kedua, Rasulullah melakukan ikha, mempersaudarakan di antara
orang Muhajirin dan juga Ansar. Orang Muhajirin, orang daripada Mekah masuk ke Madinah, maknanya mereka walaupun orang Arab tapi budayanya berbeza. Kan? Dia punya cara pun berbeza, lenggok pun berbeza. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melihat kepada aspek dalaman umat Islam supaya dia bersatu di antara mereka. Tapi yang menarik adalah langkah saji yang ketiga ini, Rasulullah SAW melakukan penggubalan Sahifatul Madinah ataupun Perlembagaan Madinah. Yang menarik adalah perlembagaan ini adalah merupakan perlembagaan pertama di dunia bertulis. Yang di dalamnya ada 47 fasal. 27 fasal itu kalau kita pecahkan, 24 fasal kepada berkaitan dengan orang-orang Yahudi, orang bukan Islam. Sedangkan 23 fasal itu adalah khusus untuk orang-orang Islam ketika itu. Nah, bila kita melihat begini, sangat bila kita kata macam tak adil kot 40 dari 47, 24 kepada orang bukan Islam, 23 kepada Islam. Tidak. Tetapi kebijaksanaan Rasulullah SAW memberi kepada kita tentang apa? Tentang bagaimanakah peringkat awal penyatuan, pembentukan negara Madinah yang kita sebutkan itu pastinya memerlukan apa? Strategi yang satu perancangan yang strategik sifat dia. Kan? Dan contohnya salah satu yang sangat penting untuk kita lihat. Fasal pertama dia menyebut innahum ummatun wahidah. Bermakna orang Yahudi, orang Islam itu disebut sebagai warga negara Madinah yang bersama. Transformasi daripada kabilah kepada ummah. Sangat menarik sebenarnya. Sebab itulah bila kita telusuri Piagam Madinah ini, banyak perkara-perkara yang kita mampu untuk melihat kepada dasar framework tentang pembentukan negara. Mungkin boleh kita bicarakan selepas ini. Baik, terima kasih kepada Doktor di atas penjelasan kepada kita. Dalam usaha kita nak lahirkan ataupun nak jadikan Malaysia ini sebuah negara yang aman, damai dan stabil. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita rehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi dapat bertemu untuk segmen buku bersama Jakim. Untuk segmen pada kali ini, kita akan cuba memperkenalkan buku terbitan Jakim yang diberi tajuk Ensiklopedia Ulama. Buku ini bertajuk Ensiklopedia Ulama yang telah ditulis oleh Dr. Masan Abdul Rahman. Buku ini merupakan buku terbitan Jakim pada tahun 2011 dan dicetak oleh Atim Press Sdn Bhd Kuala Lumpur. Buku ini menceritakan berkenaan dengan kehidupan mazhab Imam Syafi'i, di mana penulis telah membahagikan buku ini kepada 14 buah jilid. Jilid yang pertama menceritakan bagaimana pengenalan Ahli Sunnah wal Jamaah bermula daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan sebagainya.
Manakala jilid-jilid seterusnya memaparkan kehidupan pelbagai ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang dikategorikan sebagai mazhab Imam Syafi'i. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, terdapat seramai 1,642 orang ulama Imam Mazhab Syafi'i yang telah dipaparkan dalam buku yang ditulis oleh penulis. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan buku ini di kedai buku Jakim, Aras 3, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya, dan tuan-tuan juga boleh menelefon kedai buku Jakim di 03-8870-7445 ataupun 03-8870-7446. Baik, kembali kita dalam rancangan Fikrah Adakah Mencari Yang Dicari. Topik perbincangan pada minggu ini adalah perpaduan madani. Jadi saya nak teruskan kepada Dr. Hajar. Kalau kita lihat dunia komunikasi sekarang, Doktor, memang amat pantas. Kita pun kadang-kadang tak sempat nak tukar set kita. Jadi semua berita yang masuk ke WhatsApp, Telegram dan sebagainya, memang tiada suntingan. Daripada kalau A lah, kalau B lah kan. Jadi nampaknya hari ke hari maknanya benda tu makin, orang kata apa, makin laju. Kita punya teknologi kita. Mungkin di sana Doktor boleh jelaskan bagaimana agama mengajar kita supaya kita bertabayun dengan apa mesej yang kita dapat tu, supaya kita tak mempercayai benda tu 100% dalam kita menerima mesej tersebut. Dipersilakan. Terima kasih pada Ustaz Imran yang masih lagi setia untuk membicarakan tentang lanjutan bila kita berbincang tentang tabayun. Bermakna ia adalah konsep untuk kita menyelidik, menilai, menyemak. Dan itulah konsep asas untuk kita memastikan bahawa keamanan, kedamaian itu akan berterusan. Lagi-lagilah mesej yang sangat pantas sekarang ini, bukan saja pantas, tetapi bila viral itu sangat meluas. Sukar untuk kita sekat. Begitu. Jadi saya merumuskan dengan tabayun ini dengan 4S. 4S ya. 4S. Satu, S pertama adalah yang disebut dengan sumber. Bila kita melihat tentang sesuatu itu, data, maklumat dan sebagainya, maka kita kena pastikan sumber itu sumber yang berautoriti ataupun tidak. Sumber itu sumber sama ada orangnya ataupun organisasinya ataupun daripada sumber media massa. So pastikan dia punya sumber itu betul atau tidak. Itu yang pertama. Sebab tu dalam Al-Quran disebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. An-naba itu adalah sumbernya, ya, sumber. Yang kedua adalah kita kena semak dan saring, kena saring. So bila datangnya itu maklumat-maklumat yang ada, kita kena apa? Kita kena saringlah dulu. Saring. Ya, kita tak boleh dapat, terima, okey, kemudian like, komen, semua ada, forward. Tak. Tapi kita saring dulu. Kan? Dan saring ini kita kena lihat juga dalam konteks apa? Kita kena cari maklumat dahulu, kan? Memastikan kalau hadis itu hadis sahih ataupun tidak dan sebagainya. Kan? Cari dulu. Kalau orangnya, kita bolehlah bertanya kepada mereka. Kan? Yang ketiga adalah simpan. Apa maksud simpan? Kan? Kalau kita tak pasti, jangan kongsi. Itu saja. Kita simpanlah supaya dia tidak diviralkan dan sebagainya. Kita save je lah. Kita save je lah dalam hati kita. Kan? Tak penting kan untuk kita. Mungkin tak perlu pun. Baik. Yang keempatnya adalah kita serah kepada pihak yang berautoriti. Sebab kadang-kadang ada perkara-perkara yang sensitif. 3A yang disebutkan oleh PM TS Dr. Izura tadi, betul. Sensitivity. Kita kalau kat universiti pun sama juga. Sama je di mana-mana. Yang akan memberikan kesan kepada masyarakat, itu kalaupun bukan kita yang mampu, lah kita serahkan kepada pihak yang berautoriti. Kalau 4S itu boleh kita laksanakan, insya-Allah dia akan memberikan satu kondisi, satu keadaan, situasi yang boleh kita kawal. Insya-Allah. Baik, terima kasih Doktor. Formula 4S. Cumanya saya nak sebut sikit berkaitan dengan yang terakhir tadi itu, iaitu apa tadi? Serah kepada otoriti. Serah kepada otoriti, kan. Jadi saya rasa kadang-kadang tak perlu komen. Benda yang kita baca, just kita ignore dan kita just
sebagai pengetahuan kepada kita kan. Kadang-kadang komen tu itu yang akan membawa kepada perkara-perkara yang mungkin menterjebakkan kita kepada benda-benda yang tak betul lah. Baik, saya nak teruskan kepada Prof. Golongan belia, Prof. Kita hala kepada golongan belia pada ketika ini. Jadi kalau kita lihat golongan belia, golongan inilah menjadi player utama dalam perkembangan teknologi masa kini. Jadi penghasilan video-video kreatif kita lihat di TikTok dan sebagainya memang kreatif. Jadi justru itu sewajarnya golongan ini perlu diberikan tanggungjawab kan dalam untuk memainkan peranan mereka bagi tujuan pembinaan perpaduan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Mungkin pandangan Prof. Saya sangat setuju, Ustaz. Ya, ini zaman mereka dan ini kita kata apa? Ialah mereka lebih laju daripada kita. Saya yang orang komputer pun kadang-kadang tak terkejar. Kadang saya pun minta anak-anak juga yang bantu kan lebih. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita gunakan kepakaran mereka ni. Dan kita gunakan passion ataupun semangat mereka menggunakan teknologi ni untuk membawa kepada kita kata apa? Ke arah perpaduan tadilah, nak membawa kebaikan tadi, kebaikan ya. Jadi balik kepada yang konsep madani tadi. Satu itu daya cipta, kan? Inilah kita kata kreativiti tadi. Kreativiti, gunakan kreativiti anak-anak muda ni ya, inovasinya semua tu untuk menghasilkan kandungan-kandungan yang positif, yang memberi manfaat, yang membawa kepada tadi kesejahteraan, hormat dan juga ke arah perpaduan tadi tu. Dan kita cuba elakkan. Kita elakkan kandungan-kandungan yang negatif. Ya, tak perlu pun kita nak wujudkan kandungan-kandungan ya, TikTok ke apa ke yang menghapi-apikan, menghasut kan, yang menimbulkan keraguan, kecurigaan dan sebagainya, permusuhan. Jadi itu kita cuba elakkan. Sebagai generasi muda, saya seru kepada anak-anak muda, gunakan kepakaran anda, ilmu yang ada, ya, kemahiran-kemahiran yang ada tu untuk buat kandungan-kandungan yang baik yang boleh membentuk negara kita. Kerana negara yang kita akan bentuk ni bukan untuk kami, tetapi untuk anda, untuk orang muda yang akan mewarisinya nanti. Jadi mahukah anda, generasi muda, ya, mewarisi negara yang porak-peranda? Kita tak mahu kan? Jadi itu kita ni. Dan yang satu lagi, pengaruh rakan sebaya ni kan Ustaz, ya Doktor, kan sangat kuat. Jadi untuk mempengaruhi generasi muda, mestilah daripada generasi muda juga. Jadi kita gunakan dengan adab kita, ya, intelek, ya, daripada kami dari universiti kan, kita membina keintelektualan tu, ya, kecemerlangan intelek semua tu, tetapi mesti berlandaskan juga dengan pendidikan insaniah, menjadi manusia, pendidikan manusiawi, akhlak dan sebagainya. Jadi ini menjadi dasar apa-apa perbuatan yang kita laksanakan, yang kita lakukan mesti didasari dengan pendidikan insaniah, adab, akhlak, nilai murni dan sebagainya ni. Sama juga dengan rukun negara kita yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Bila kita pegang kepada semua itu, insya-Allah ya, kukuhlah negara kita nanti, berpadulah kita ni. Baik, terima kasih kepada Prof. Jadi mudah-mudahan pencerahan Prof kepada kita, kepada anak muda belia khususnya, kita gunakan kepakaran yang kita ada, yang selalu kita explore dalam kita punya handset kita tu untuk nak buat video dan sebagainya. Gunakan untuk yang untuk kebaikan kita semua, agar kebaikan ini akan memberikan pahala kepada kita, adik-adik. Jadi kita rehat seketika, kembali selepas ini.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak mampu mendahului sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Tabrani. Mari bersama-sama kita menjayakan misi solidariti sejuta Al-Quran agar manfaatnya dapat dinikmati umat Islam di seluruh dunia. Kepada seluruh umat Islam di Malaysia, marilah sama-sama kita menyertai kempen ini dengan mewakafkan naskah Al-Quran dengan harga RM38 senaskah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, kembali kita dalam rancangan Fikrah Adakah Mencari Yang Dicari. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah berada di penghujung rancangan berkaitan dengan topik perpaduan madani. Baik, saya nak teruskan kepada Dr. Hajar. Mungkin kita lihat dalam Islam, masjid, surau, mempunyai peranan yang besar, terutamanya dalam membina perpaduan di kalangan umat Islam, dan itu umumlah di kalangan umat Islam, khususnya dan umumnya kepada semua. Mungkin soalannya, kalau kita lihat sekarang ni, bagaimana mimbar dan meja kuliah maghrib dan sebagainya ini dapat memaksimumkan peranannya dalam membina, membentuk perpaduan di kalangan masyarakat, Doktor. Terima kasih. Alhamdulillah. Masjid kita sebagai satu paksi kepada masyarakat sebenarnya. Tempat orang Islam bersama-sama, bukan saja sebenarnya tentang keilmuan. Tetapi adalah merupakan satu asas kepada pembentukan sosial. Masuk ke masjid untuk beribadah satu perkara, alhamdulillah, betul. Tapi sebenarnya tempat bila kita berkuliah dan sebagainya, kita nak pastikan bahawa ia merupakan asas untuk kita membentuk fikrah, membentuk maklumat-maklumat yang membawa kepada perpaduan. Tidak menghentam, menggunakan perkataan-perkataan yang baik, melihat kepada sensitiviti yang berlaku dalam masyarakat. Dan kita nak supaya, kalaulah saya boleh mencadangkan, supaya tema-tema ataupun tajuk-tajuk dalam kuliah itu kita kembangkan. Tidak cukup, ya betul tentang tafsir dan sebagainya, tapi tambah lagi dengan tema-tema tentang silang budaya. Tema-tema tentang perbandingan agama, yang itu akan membawa kepada ahli karya untuk memahami bagaimana bermuamalah, berkomunikasi dengan orang-orang yang bukan Islam. Sehingga kalau saya ingin mencadangkan, masjid, kita nak supaya dia memasyarakatkan masjid. Bermakna program masjid bukan saja pada orang Islam, tetapi ia menjadi center pula kepada pembangunan kepada orang bukan Islam. Contoh, kalau saya sebagai Timbalan Nazir di Masjid Ar-Radah, alhamdulillah kita masa PKP itu kita membantu orang-orang Islam dan bukan Islam yang berkeperluan. Kita datang ke rumah mereka. Dan sama juga kalau sambutan-sambutan yang boleh kita raikan, contohnya sambutan Hari Raya Cina, Chinese New Year's. Kita boleh saja untuk kita memberi bantuan-bantuan bakul ke apa dan sebagainya untuk kita pergi kepada masyarakat di ahli karya kita untuk memberi bantuan. Mudah-mudahan sebenarnya ia merupakan pintu-pintu kepada hidayah yang kita tidak tahu. Dan bukan saja begitu, kita merapatkan supaya akhirnya orang Islam akan merasai tentang indahnya Islam dengan asbab masjid menjadi letak sebagai satu memasyarakatkan masjid kepada komuniti. Itu mungkin boleh kita lakukan, insya-Allah. Menarik apa yang Dr. cadangkan. Mungkin kita boleh buka lah, walaupun kuliah maghrib, kuliah duha. Siapa-siapa yang nak datang daripada kalangan non-Muslim, nak dengar, mungkin ada tempat dia kan. Jadi salah satu juga yang saya boleh itu adalah bila kita buat online kan. So kita buka supaya bukan Islam saja, tapi kita link itu kita boleh berikan kepada orang yang bukan Islam. So dia akan mampu melihat kepada apakah isu-isu yang akan membawa mereka tenang kepada Islam. Betul. Saya teruskan kepada Prof, mungkin sebagai kesimpulan daripada tajuk perpaduan madani pada minggu ini. Dipersilakan, Prof. Baik. Daripada 6 teras madani tadi tu, kan pengertian ia, bagi saya ia bukan sesuatu yang baru.
Kan, pengertian di sebalik itu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan tu adalah perkara yang sebenarnya dah lama. Ya, tetapi dibawa oleh Yang Muhammad Perdana Menteri kita untuk kita perkukuhkan sebenarnya. Untuk kita perkukuhkan, untuk kita membina sebuah negara bangsa Malaysia yang kukuh, yang maju, yang makmur. Itu yang kita harapkan. Dan pengertian di sebalik teras-teras madani perlu kita hayati dan perlu kita amalkan. Bukan setakat hayati, kan kita amalkan untuk kita membentuk sebuah negara yang maju dengan yang dan untuk negara yang maju dia mesti ada perpaduan, bersatu padu dalam warganya itu. Ya. Jadi janganlah kita mencari perbezaan balik tadi, menghasut dan mengapi-apikan. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Adakah untuk kepentingan sendiri, kan? Dan ini yang patut kita hargai. Ia menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan kestabilan sosial dan mendidik generasi muda juga. Anak-anak kita belajar daripada perlakuan kita sekarang. Kita mendidik anak kita untuk tanggungjawab sosial tadi ni. Ya, dan tak perlu takut dengan orang lain yang berbeza daripada kita. Kenapa kita perlu takut? Kita patut meraihkan untuk bersama. Kan kita kata kalau bahasa Inggerisnya embrace. Kan kita embrace semua orang. Kerana itulah kekuatan kita. Kesatuan dalam kesatuan dalam kepelbagaian tadi. Baik, terima kasih kepada Prof atas perkongsian kepada kita kesimpulan daripada tajuk perpaduan madani. Terima kasih juga kepada Dr. Hajar di atas kesudian bersama kami pada petang ini perbincangan berkaitan dengan perpaduan ini. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, semoga perkongsian dan pencerahan topik perpaduan sebentar tadi yang kita bincangkan selama 45 minit ini dapat memberikan kesedaran kepada kita semua dalam untuk kita bertanggungjawab menjaga keamanan ataupun perpaduan di negara kita. Nikmat perpaduan adalah amat berharga buat kita semua. Jagalah sebaik-baiknya. Jika ia hilang, satu hari nanti ia membawa malapetaka yang besar pada negara. Ketika itu, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Jadi terima kasih juga kepada kedua-dua tokoh sekali lagi kepada panel kita pada minggu ini. Terima kasih juga kepada sidang penonton yang terus setia bersama kami. Dan sehingga bertemu lagi kita dalam fikrah pada minggu hadapan. Saya Imran bin Abdul Rahman selaku moderator anda pada minggu ini. Jadi saya sudahi dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani.